Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, semua dah bersedia? Dah. Okey, kita baca doa dulu, lepas tu baru typekan nama awak di ruang chat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, kita mula Kita akan bincang 3 muka surat, iaitu muka surat berapa? Korang? Muka surat berapa kita nak mula ni? 89. Yes, 89. Okey, kita mula muka surat 89. Poligon sekata. Boleh dengar suara cikgu dengan jelas? Boleh. Alright. Sebelum tu kita pergi pada ini nota yang cikgu beri. Nota ni awak print saja, kemudian awak tampal dalam buku, tulis. Ya? Tak payah salin. Penat lah nak salin. Okey, tengok. Poligon dan ciri-cirinya pada nota ini ada diberi bentuk, nama bentuk, ya, setiap bentuk tu sisi bucunya berapa, paksi simetri, nanti cikgu terangkan apa itu paksi simetri, perpenjuru, ukuran satu sudut pedalaman, ya, dan juga jumlah sudut pedalaman bagi setiap bentuk-bentuk poligon ni, ya. Bawah ni banyaklah. Sampailah oktagon. Dia sebenarnya banyak. Dia ada lagi nanagon, dia ada 10 kita belajar sampai darjah 6 darjah sekolah rendah ni sampai oktagon je. Bila awak pergi sekolah menengah nanti dia ada lagi lepas oktagon, nanagon lah, apalah. Nanti korang belajar lah. Okey, faham tak setakat ni? Faham. Okey, kita terus pergi pada soalan. Okey, nama poligon ni, apa dia nombor 1 ni? Segitiga. Tak, tuliskan. Segitiga. Tulis. Belum buat lagi kan? Segitiga. Okey. Segitiga tidak lengkap kalau kita letak segitiga saja kerana bentuk ini ya dia mempunyai sisi, nampak tak? Ada calik-calik 3 ni. Ya, dia calik-calik ni, ini maksudnya ukuran sisinya sama panjang. Jadi nama poligon ni kita kena beri nama penuh. Segitiga tu baru nama dia yang ringkas. Kita kena beri nama penuh. Agak-agak apa nama penuh dia? Segitiga sama sisi. Ya, jadi awak kena tambahkan ya, nama dia ialah segitiga sama sisi. Okey, untuk bentuk segitiga sama sisi ni, berapa bilangan sisinya? Ada 1, 2, 3. Jadi masukkan 3. Okey.
Dah? Ah. Penjuru. Penjuru kat sini juga membawa maksud sama maksud dengan sudut. Ya. Penjuru juga sama maksud dengan sudut. Ya. Jadi untuk bentuk segitiga ada berapa sudut? Sudutnya itu terletak pada bucu-bucu. Ya, di sini. Ini sudut-sudut dia. Kalau cikgu lukis, kalau cikgu lukiskan di sinilah. Ya. Okey, dia terdapat 1, 2, 3. Sudut dengan penjuru tu sama. Penjuru juga juga disebut sebagai bucu pun ada. Benda yang sama je. Jadi kita nak letak berapa kat sini ni? 3. Letakkan 3. Okey, dah. Kemudian paksi simetri. Apakah itu paksi simetri? Okey. Jadi sebelum tu cikgu kena tunjuk dulu nota. Apa itu paksi simetri? Okey, nota ini pun cikgu ada beri. Kamu print, tampal saja. Okey, paksi simetri ialah garisan hasil daripada lipatan yang mempunyai dua bahagian bertentangan yang sama besar. Okey, ini bagi bentuk 2D, dua dimensi dan juga poligon. Apa maksud ini? Ringkasannya untuk mudah kita faham, paksi simetri ni ialah garisan. Okey, contoh kita ambil bentuk segi empat tepat ni. Ya, dia mempunyai bentuk segi empat tepat mempunyai dua paksi simetri. Ataupun dua garisan. Garisan yang memisahkan antara kedua-dua bahagian ini, dia akan bila kita lipat dia akan jadi sama besar. Itu maksudnya paksi simetri. Garisan tu. Berapa garisan tu yang ada bagi setiap bentuk-bentuk poligon ni? Okey, maksud dia kat sini, kalau awak ambil kertas, kertas tu berbentuk segi empat tepat, awak buat awak lipat di tengah-tengah. Yang ni yang melintang dulu. Kita fokus pada melintang. Ya, bila kita lipatkan garisan melintang ni betul-betul di tengah-tengah, bila awak lipat, sebelah atas dan sebelah bawah dia akan bertindih. Sama banyak. Ya, sama besar. Faham tak? Faham. Satu lagi garisan simetri, ataupun paksi simetri berada di tengah-tengah di antara kanan dan kiri ini. Ya, kalau kamu lipat di tengah-tengah betul-betul menegak ni, secara menegak, lipat di tengah-tengah betul-betul. Jadi hasil lipatan itu bahagian sebelah kanan dan sebelah kiri dia akan betul-betul bertindih antara satu sama lain. Tak ada yang terkurang, tak ada yang terlebih. Faham tak? Faham. Tetapi jika cikgu buat satu garisan simetri di sini, contoh cikgu buat satu garisan paksi simetri, cikgu kata di sini. Cikgu nak buat satu garisan di sini. Kamu bayangkan kertas itu berbentuk segi empat tepat. Bila kamu buat satu garisan ataupun membuat satu lipatan, ya, lipatan seperti lipatan garisan ungu ni, bila kamu lipat, bahagian di atas dan di bawah, dia akan bertemu sama-sama atau tidak? Kelas? Tidak. Tidak. Dia tak bertemu sama-sama. Bila dia lipat, kamu bayangkan kertas tu, kalau ada kertas A4 dekat awak sekarang, cuba awak apa namanya? Awak lipatkan, dia tak sama banyak. Sekejap. Contoh. Sebab ramai yang tak faham paksi simetri ni apa. Ya, dia mesti sama lipatan dia. Dia tak boleh ni. Dia tak boleh bertemu dia tu mesti sama besar. Dan dia bertindih antara satu sama lain. Tak ada bahagian yang terkeluar. Okey. Contoh kejap Kalau cikgu buat video ni. Okey, nampak tak?
Nampak. Okey, ini kertas ya. Ini kertas yang cikgu ada. Kertas ni berbentuk segi 4. Segi 4 apa? Segi 4 tepat. Kalau paksi simetri yang menegak tu di tengah ni. Di tengah ni kita akan cuba lipat di tengah. Bila kita lipat, okey, lipatan garisan simetri tu, yang ini, dia terhasil di tengah ni. Ini satu paksi simetri. Kerana apabila kita lipatkan, ya, bahagian kanan dan juga bahagian kiri, dia bertemu sama banyak. Dia tak ada terkeluar. Dia tak ada terkeluar. Faham tak? Tetapi kalau kita buat satu garisan simetri, satu garisan simetri, katalah kita nak buat melentang dari bucu sini ke bucu sini, kita nak buat paksi simetri, kita lipat. Bila kita lipat, bila kamu lipat, dia takkan bertemu sama besar. Dia takkan bertindih antara satu sama lain. Dia menyengit. Nampak ni? Ni. Dia tak bertemu dengan yang ini. Dia kena bertindih sama-sama. Faham tak korang? Faham. So, itulah sebenarnya garisan simetri. Dia mesti bertemu dan bertindih sama besar. So, yang ini bukan garisan purple ni bukan dikira sebagai paksi simetri. Jadi, kesimpulannya, berikut ialah berapa bilangan paksi simetri bagi setiap bentuk poligon. Kalau segi 4 sama, ini garisan paksi simetri dia. Ada 4 paksi simetri. 1, 2, 3 dan juga 4. Begitu juga untuk segitiga sama kaki, dia ada satu sahaja paksi simetri iaitu di tengah-tengah. Kalau kita nak letak di tengah-tengah ini garisan paksi simetri, tak boleh. Sebab bila kita lipat, bahagian atas dan bahagian bawah tidak bertemu, tidak bertindih sama besar. Faham tak korang? Faham. Okey. Segitiga sama kaki, dia ada 3 paksi simetri. Ini garisannya 1, 2, 3. Segitiga bersudut tegak, bersudut 90 darjah. Bermaksud segitiga ini mempunyai satu sudut pedalaman yang mempunyai ukuran 90 darjah, iaitu di sini. Kalau ada segitiga yang mempunyai ukuran satu sudut pedalaman 90 darjah, kita panggil segitiga bersudut tegak. Dia hanya ada satu paksi simetri. Contoh-contoh lain, ada juga jenis-jenis poligon yang berbentuk begini. Yang ini kita tak belajar kan, tapi dia sekata. Ini bentuk ni kita tak ada dalam buku teks. Tapi boleh juga dikira ataupun dicari paksi simetrinya, kerana bila kita letakkan paksi simetri di tengah-tengah ini, lipatan kanan dan kiri dia akan bertindih antara satu sama lain, sama banyak. Faham tak? Korang? Faham. Okey. Begitu jugalah dengan yang lain-lain. Kamu sempat tak print nota tu? Cikgu lupa nak bagi semalam. Sempat. Kamu boleh tengok jadi yang bawah-bawah ni kamu boleh tengok sendirilah. Garisannya pun ada dah dipaparkan. Pentagon ada berapa, hexagon, oktagon semua ada berapa, semua telah dinyatakan. Itu maksudnya garisan paksi simetri. Okey, jadi berapa kita nak letak ni? Untuk segitiga. Ada 3. Sudut dia ada berapa? 3. Letakkan 3. Perpenjuru. Apakah itu perpenjuru? Dekat nota ni bawah sekali cikgu ada letakkan. Apakah itu perpenjuru? Perpenjuru. Penjuru lain Perpenjuru lain. Awak kena bezakan. Ada 2 istilah yang membawa maksud yang berbeza.
Penjuru itu sama juga dengan sudut. Okey. Penjuru sama juga dengan sudut. Yang ni. Penjuru sama juga dengan sudut. Pepenjuru ni lain. Apa dia pepenjuru? Ada cikgu nyatakan maksud pepenjuru pada nota yang pertama. Pepenjuru ialah garisan yang menyambungkan dua bucu yang bukan bersebelahan dalam sesebuah poligon. Faham tak apa maksudnya? Korang tak jawab. Faham tak ni apa maksud pepenjuru ni? Tak. Tak. Pepenjuru ialah garisan yang menyambungkan dua bucu yang bukan bersebelahan. Dua bucu tu dia bukan bersebelahan dalam sesebuah poligon. Dia menyambungkan dua bucu yang bukan bersebelahan. Contohnya kalau cikgu nak lukis. Sekejap cikgu cari nota lain. Okay, sementara tu kamu isikan dulu ni. Isikan dulu bahagian ni. Nombor 2 sampai nombor 6 ni kamu isikan. Kamu dah faham nama dia. Sisi sudut dia 4 sisi simetri dengan ada berapa sudut di dalamnya. Pepenjuru tu nanti kita isi. Faham tak korang? Faham. Faham. Okay, isikan dulu. Rujuk nota cikgu bagi tu.
Okey, semua dah siap? Yang tadi cikgu suruh tu? Dah. Okey, kalau dah siap, kita nak isi dulu ni. Penjuru tu last. Okey, yang kedua ni apa? Segi 4 Sama. 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 Dia perkataan dia tiga-tiga perkataan ni dijarakkan ya. Segi 4 sama. Dijarakkan, bukan dirapatkan. Okey, berapa bilangan sisi dia? 4. 4. 4. Sudut perpenjuru? 4. 4. Paksi simetri? 4. 4. Sudut dia sama jugalah tadi berapa? 4 juga. Perpenjuru nanti. Okey, yang ketiga, apa namanya ni? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 sisi. Kalau 5 sisi namanya? Pentagon. Pentagon. Tapi kita kena letak pentagon sekata. Sebab ada pentagon yang tidak sekata. Tidak sekata tu maksudnya dia punya sisi ada yang satu panjang, satu pendek. Tapi dia ada 5 sisi juga. Tapi setiap sisinya tidak sama. Kalau pentagon ni, nampak tak garisan calik-calik ni? Ini menunjukkan bukan mereka. Setiap sisi itu sama panjang. Bila ada tanda calik ni menunjukkan dia sama panjang antara satu sama lain. Jadi kita kena letak pentagon sekata. Berapa sisi? 5. 5. Alright. Kemudian berapa penjuru? 5. 5 juga. Kemudian berapa dia punya ni? Paksi simetri 5. Dan ke sudutnya pun 5. Okey, seterusnya. Nombor 4. Okey, bentuk poligon yang keempat ini mempunyai berapa sisi? 6. Ada 6. Kalau 6 kita panggil? Hexagon. Betul, hexagon. Hexagon. Letakkan hexagon sekata. Kerana dia semua sama panjang. Setiap sisinya sama panjang. Hexagon sekata. Okey, ada berapa dia punya sisi? 6. 6. Sisi dia 6. Penjuru dia 6. 6. Lagi paksi simetri 6. 6 juga. Okey, kemudian dia punya sudut 6. Sudut tu terletak kat mana? Dekat setiap bucu ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dia punya sudut pun ada 6. Okey, dah? Kita tengok pula bentuk kelima. Bentuk kelima ni mempunyai berapa sudut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 kita panggil? Heptagon. Heptagon. Dan letakkan heptagon sekata macam tadi. Ya, sebab semua sisinya sama panjang. Heptagon sekata mempunyai berapa sisi? 7. 7. Betul. Ada berapa penjuru? 7. 7 juga. Ada berapa paksi simetri? 7. 7 juga. Dan juga sudutnya pun 7. Okey. Bentuk yang terakhir, poligon yang terakhir mempunyai 8 sisi. Kita panggil? Oktagon. Bukan oktagon. Oktagon. Oktagon sekata. Kamu kena ingat ejaan ini. Ya. Kadang-kadang dalam ujian ada ditanya. Nama-nama poligon. Oktagon. Ya, dia mempunyai 8 sisi. Semuanya 8. Ada 8 sisi, ada 8 penjuru, ada 8 paksi simetri,
dan juga ada 8 sudut. Dah? Dah. Dah. Okay, sekarang kita nak fahamkan apa dia perpenjuru tadi. Perpenjuru tadi ialah satu garisan. Garisan ini dia menghubungkan atau menyambungkan dua bucu. Tetapi dua bucu yang disambungkan tu bukannya duduk sebelah-sebelah. Contohnya, cikgu tunjukkan. Ini. Okey, untuk poligon segi 3 sama sisi ini, penjurunya sifar, tiada perpenjuru. Kenapa? Saya terangkan kalau kita tengok contoh segi 4 sama ni dulu. Okey, untuk segi 4 sama ni, garisan perpenjurunya ada 2. Jadi garisan ini terbentuk daripada bucu di sebelah bawah kanan menyambungkan bucu di sebelah kiri atas. Adakah bucu-bucu ini duduk sebelah-sebelah? Kalau sebelah-sebelah maksudnya bucunya duduk di sini dan di sini. Ini maksudnya sebelah-sebelah. Ini dia duduk sebelah-sebelah tak? Tak. Tak. Ya, jadi itu maksudnya perpenjuru. Kita ulang balik. Perpenjuru ialah garisan yang menyambungkan dua bucu yang bukan bersebelahan. Dia mesti tak duduk sebelah-sebelah. Sebab itulah kenapa segitiga, sebuah segitiga tiada perpenjuru. Sebab contoh saya nak buat garisan. Garisan perpenjuru mestilah menyambungkan sudut ke sudut yang bukan duduk sebelah-sebelah. Okey, katalah kat sini. Saya tak boleh sambung kat sini. Sebab sudut ini dengan sudut ini duduk sebelah-sebelah. Kata saya nak buat garisan dari sini ke sini. Saya nak buat garisan perpenjuru. Okey. Kalau saya buat, sudut ini dia dah duduk sebelah-sebelah. Nampak? Katalah ini kerusi. Sebelah-sebelah kan? Dia duduk sebelah-sebelah tak? Sudut ni? Orang sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah. Jadi bila dia duduk sebelah-sebelah, kita tak boleh buat garisan perpenjuru. Sebab syarat utama garisan perpenjuru ialah garisan itu terbentuk hasil daripada kita sambungkan dua sudut yang duduk tidak bersebelahan. Jadi tak boleh. Okey, sebab itu dekat bentuk segitiga tiada perpenjuru. Katalah cikgu nak sambung dari sini ke sini. Bolehkah kita panggil ini garisan perpenjuru? Tak. Tak boleh sebab ini sudut. Kalau cikgu sambungkan kat sini, adakah ini sudut? Adakah sini bucunya, sudutnya? Tidak kan? Sebab itulah pada bentuk segitiga tiada perpenjuru. Jadi awak masukkan pada soalan ini berapa perpenjuru untuk segitiga? Sifar. Sifar. Masukkan sifar. Okay, kita tengok pula. Ada berapa perpenjuru pada segi 4 sama ni? 2. Tadi tunjuk ada dua sahaja perpenjuru. Garisan perpenjuru 1, 2. Ada yang panggil garisan perpenjuru. Ada yang sebut sahaja perpenjuru. Maksudnya sama. Jadi pada bentuk segi 4 sama hanya terdapat 2 perpenjuru. Okey, kemudian kita pergi bentuk seterusnya, pentagon. Pentagon agaknya ada berapa? 5. Ada 5 perpenjuru. Nampak tak garisannya? 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Ya. Garisan ini menyambungkan sudut di sini. Maknanya dua sudut ini bertemu pada garisan ini. Adakah dua-dua sudut ini duduk sebelah-sebelah? Korang? Sudut ini tidak. Sebab itulah garisan ini boleh dipanggil perpenjuru kerana dia menyambungkan dua sudut yang tidak duduk di sebelah-sebelah. Kalau sebelah-sebelah yang ni, sebelah-sebelah. Ini sudut ini duduk sebelah sudut ini. Sudut ini duduk sebelah sudut ini. Itu maksud dia.
Faham So penjuru untuk pentagon ada 5. Okey, dan juga seterusnya. Hexagon pula. Hexagon ada berapa? 9. 9. Dan juga heptagon ada berapa? 14. Kita tengok nota ni je. Heptagon ada 14. Ni lah semua. Dalam nampak tak garisan ni yang bercelaru ni? Kalau korang tengok satu-satu ni, dia memang ada 14. 14 dan juga oktagon ada 20. Masukkan. Dan juga 20. Okay, dah? Dah. Nota ni cikgu rasa penting. Cikgu lupalah nota ni. Nota yang ni nanti cikgu masukkan ni, awak boleh print. Nak tak nota ni? Nak. Nanti cikgu bagi. Lepas habis kelas, cikgu masukkan dalam WhatsApp, awak print tampal. Alright? Okay, dah? Kita pergi pada soalan seterusnya muka surat 90. Ini apa namanya? Garis di tengah-tengah. Agaknya kalau dilipat bertemu bertindih sama banyak tak? Sama. Jadi apa kita panggil ini garisan ni? Paksi simetri. Betul, paksi simetri. Masukkan. Salinkan. Paksi simetri. Nombor 1 jawapannya paksi simetri. Nombor 2. Kalau nombor 3 ni kita tengok senang je. Dia tuju pada garisan ni. Yang ni kita panggil apa? Panggil apa? Sisi lurus. Sisi lurus. Sisi lurus jawapan yang ketiga. Jawapan keempat. Nampak garisan ni. Dia tuju kepada 2 garisan ni. 4 ni Garisan ini menyambungkan sudut, 2 sudut yang tidak duduk bersebelahan. Garisan ini menyambungkan 2 sudut yang tidak duduk bersebelahan. Apa nama nombor 4 ni? Pepenjuru. Pepenjuru. Dan yang 5 ni sangat jelas. Dia tuju pada bahagian ini. Ini kita panggil apa? Sudut pendalaman. Betul, sudut pedalaman. Sudut pedalaman. Pedalaman maksudnya sudut yang duduk di sebelah dalam lah. Sudut yang duduk di sebelah dalam poligon tu. Sudut pedalaman. Okey. Dan yang kedua, nombor 2 yang terakhir, apa dia? Penjuru. Dia tunjuk pada yang tajam ni ataupun bucu, kita panggil penjuru. Itu beza penjuru dengan pepenjuru. Kamu dah boleh bezakan dah antara 2 tu? Penjuru dengan pepenjuru. Dah. Bagus. Okay dah? Dah ke korang? Dah. Okay, kemudian kita nak mengukur sudut. Kamu ada tak protektor? Ada. Okey, kita keluarkan protektor. Siapa yang tak ada protektor, awak boleh tengok macam mana kawan-kawan dan cikgu buat. Nanti bila dah beli protektor tu, awak kena berlatih. Buka balik video, cikgu akan share macam biasalah dekat YouTube channel cikgu. Buka balik hari tarikh ni, berapa hari bulan. Kamu kena kuasai kemahiran bagaimana mengukur sudut-sudut di dalam poligon. Okey, cikgu tunjukkan ni Sekejap, sebelum tu cikgu nak tanya. Cikgu macam pelik Pada cikgu punya buku ni, soalan nak mengira sudut ni sampai nombor 5. Korang punya sampai 5 ke 6? 5. Oh ini sajalah. Sampai nombor 5 Ya. Kita akan mengira ataupun mengukur nilai sudut bagi 5 soalan ini. Iaitu bentuk pertama segitiga, yang ini apa? Segitiga,
Segitiga sama sisi. Yang ini? Nak tengok kamu dah terror belum ingat nama-nama poligon? Segi 4 sama. Segi 4 sama. Ini? Pentagon. Sekata. Yes, pentagon sekata. Yang ini? Heksagon sekata. Hexagon sekata. Yang ini? Oktagon sekata. Oktagon sekata. Okay, kita nak tengok 5-5 ni. No. Alright. Hello. Ya? Tak. Apa tu? Dengar tak? Okey. Dengar. Cikgu dengar. Siapa tu? Izzuddin. Ada apa-apa nak tanya ke? Ada mic saya rosak sikit. Mikrofon rosak tak apa, tapi boleh dengar tak suara cikgu? Boleh? Okey, itu dah mencukupi. Kalau awak punya komputer boleh dengar suara cikgu dan nampak paparan yang cikgu nak tunjukkan ni dengan jelas, itu dah cantik. Okey, dah bersedia korang? Dah. Kita nak kira sudut. Kita kira sudut menggunakan alat ini yang kita panggil, apa dia? Apa kita panggil alat ni? Protector. Ada di dalam buku tab pun ada. Korang tengok ejaan protector tu macam mana. Okay, protector. Sekejap. Protector ni, sebelum kita ukur, kita tengok dulu apa yang ada pada protector. Sekejap. Tes. Okay, ni protector. Pada protector awak nampak tak ada garisan yang ini? Titik ataupun garisan tengah, titik tengah ini. Yang ini penting. Ni, titik ni. Titik ini adalah permulaan ataupun ukuran yang kita letakkan mula-mula sebelum kita mengira sudut. Titik ini. Nampak tak? Nampak. Ada tak pada protektor awak titik ni? Dia tak ada titik lah, maknanya pertemuan antara garisan melintang dan juga menegak ni. Pertemuan ni, titik ini yang cikgu nak minta awak fokus. Titik itu dia punya, dia tak ada titik, tapi maksud cikgu tu pertemuan antara garisan melintang dan juga menegak ni, di sini. Okey. Yang itu permulaan untuk kita meletakkan protektor kita sebelum kita mengira sudut. Setakat ni faham? Faham. Nanti maksudnya cikgu nak lebih senang bila cikgu nak kamu kenal pasti titik ni, cikgu kata titik mula. Kat mana titik mulanya? Jadi maksudnya cikgu suruh kamu tengok protektor kamu di sebelah titik ni. Maksudnya di sinilah kamu kena kenal pasti titik mula. Pertama, nak pandai mengira sudut, kamu kena kenal pasti di mana titik mula, iaitu di sini. Dan juga kedua, kamu tengok bacaan pada protektor. Okey, protektor boleh bermula di sebelah kanan atau kiri. Tak kisah. Kamu nak mula sebelah kanan, sebab itu pada sebelah kanan dia ada sifar. 10, 20. Jadi pengiraan di sebelah kanan bermula daripada sifar hinggalah akhirnya 180 darjah. Okey, 180 darjah ukuran sudut. Unit untuk sudut kita tulis begini. Katalah 180. 180 darjah tu adalah bulatan kecil je. Macam sifar, dia macam bulatan kecil, letakkan selepas kita meletakkan nilai sudut. Okey, jadi ini adalah unit untuk sudut, iaitu dia bulat kecil je simbol dia.
180 darjah cara sebutan dia. Faham tak setakat ni? Faham. Okay, so protektor kita boleh mulakan di sebelah kanan ataupun kalau kanan kita ambil skala yang atas lah. Sebab kanan dia mula sifar, skala dia atau ukuran dia bermula di sebelah atas. Okay, kalau kita nak mula membaca protektor daripada sebelah kiri, dia punya skala dia yang di dalam ni. Skala dia maksudnya dia punya ukuran kita ukur tengok ini. Kalau kamu mula sebelah kiri, kamu kena tengok nak baca sudut nanti sudut tu berhenti kat mana, kamu kena tengok yang di dalam aja. Jangan baca sebelah kiri tapi baca sudut yang di sebelah luar. Faham? Maksudnya nak lebih faham, kalau sebelah kiri skala kecil. Tengok je skala kecil. Okay? Kalau nak mula sebelah kanan, kita tengok je skala yang di luar ni. Yang besar. Jangan tengok yang kecil pula. Sebab yang kecil ni kalau kau tengok yang kecil ni 180, 170. Mana mula dia? Mula dia di sini. Faham tak setakat ni? Faham. Bermakna protektor ni dia mempunyai pembaris ataupun ukuran yang kamu boleh guna. Kamu boleh pilih guna sebelah kanan, kamu juga boleh pilih guna sebelah kiri. Setakat ni faham? Faham. Okey. So kita nak mula mengukur sudut. Okey, bawa kamu punya protektor itu pada sudut. Kalau tengok bucu, cikgu kena terang kat sini dululah. Sekejap Okey, ini bentuk segitiga pertama yang kita nak ukur sudutnya. Kamu kena bawa protektor kamu pada bucu yang tajam ini. Bucu yang tajam ini kena bertindih dengan titik mula. Titik purple yang cikgu cakap tu. Titik purple mesti duduk pada bucu sudut yang kamu nak kira. Maksudnya dia macam ni. Cikgu bawa protektor ni. Sudut itu, bucu tu mesti duduk di mana? Sekejap Kau pakai gadget ni lambat sikit lah. Okey, kamu nampak tak? Ini cara kita mula meletakkan protektor kita. Cara meletakkan protektor kena betul. Barulah bacaan sudut kita betul. Jadi ringkasannya, kamu buat tak macam mana cikgu tunjuk tadi tu? Buat. Okey. Jadi ringkasan dia macam ni. Bila kamu dah letakkan kamu punya protektor tu. Okey. Nampak titik mula tadi yang purple tu duduk pada bucu. Okey. Bila duduk pada bucu maknanya kita nak kira sudut kita yang di sini kan. Maknanya melibatkan tak sebelah kanan. Ni kanan, ini kiri protektor. Betul tak? Kanan, kiri. Jadi kita nak mula dengan kanan ke kita nak mula kiri? Kiri. Kiri. Pandai. Sebab apa kita mula kiri? Sebab sudut yang kita nak kira tu terdapat di sebelah kiri. Kita nak kira besar dari sini ke sini tu berapa sudutnya. Dari sini ke sini. Jadi nampak? Dari sini sifar hingga ke sini kita nak kira. Jadi maknanya kita akan menggunakan skala di dalam. Ni luar. Ni luar, ini dalam. Kita guna skala di dalam kerana skala di dalam bermula dengan sifar. Jadi kita akan kira 10, 20 sampailah di hujung sudut itu. Kita mula di sini
dan kita berakhir pada garisan ni. Jadi kita tengok garisan ini berakhir pada sudut yang keberapa? Nampak? Ke sini. Jadi berapa ni? 60. 60. Bagus. Jadi letakkan jawapan kita untuk soalan ini. Soalan 1, 60 darjah. 60 dan letakkan simbol sifar kecil. Sifar kecil menunjukkan unit sudut darjah. 60 darjah. Dah? Dah. Alright, kita pergi nombor 2. Pergi nombor 2. Kita nak kira sudut yang ini. Macam okay. Yang kedua. Okay, ini bentuk apa? Segi 4. Sama. Sama tadi. Cara awak meletakkan protektor awak tu di sini. Nampak tak sudut tu? Nampak tak titik mula protektor duduk pada sudut tajam yang kita nak kira tu. Jadi sudut kita yang besar mana kita nak kira ni ialah daripada mula garisan ni dia mesti bertindih. Sifar ni mesti bertindih dengan mula garisan sudut itu dan berakhir di garisan yang kedua ini. Garisan pertama mesti bertindih dengan titik mula dan juga garisan yang di hujung sudut itu, itulah pengakhiran ukuran kita. Jadi kita akan ambil skala di kanan atau skala kiri yang mula. Kelas? Kita ambil skala kanan ke, sifar kat sini ke, kita nak mula sifar yang kiri? Kanan. Kita nak mula kanan. Sini, kita nak guna sifar ni. Nak mula sifar ni ke? Kalau awak nak mula sifar kat sini, maknanya awak nak mula mengira sudut di sini. Bila awak nak kira sudut di sini ada sudut ke yang kita nak kira? Kan kita nak kira yang sudut ini. Ya. Dari sini ke sini. Maksudnya dari sini ke sini. Ya, kalau cikgu nak ringkaskan, kita akan mengira sudut daripada garisan ini ke garisan ini. Dari sini ke sini. Ya. Ini besar sudut yang kita nak kira. Dari sini ke sini. Berapa besar. Jadi, bila kita letak protektor kita, kita nak mula skala di sebelah kanan, sifar di sebelah kanan atau sifar di sebelah kiri. Kiri. Kiri, kita tak guna sebelah kanan. Kalau guna sebelah kanan macam umpama kita nak mengira sudut yang di sebelah sini. Ini tak ada apa-apa nak dikira. Kan? Sudut kita berada di sebelah kiri skala. Jadi, di sini sebenarnya. Kita mula dengan sifar. Nampak garisan ni kita mula dengan sifar. 10, 20, 30. Sampailah berhenti pada garisan penghujung sudut kita. Di sini. Jadi dia menuju berapa ni? 90. 90. Jadi letakkan jawapan awak 90. 90 apa? Darjah. Okey. Letakkan 90 darjah. Sangat penting bila awak meletakkan protektor awak kena pasti awak nak mula sebelah kanan ke sebelah kiri. Nak tahu sebelah kanan ke sebelah kiri, tengok sudut yang awak nak kira tu. Dia bermula garisan dia tu bertindih di sebelah kanan atau kiri. Okey. Ini dah. Kemudian segi 4 sama pun dah. Kita pergi pada nombor 3. Okey.
Jadi kita akan meletakkan protektor kita pada bucu ini. Ya, titik permulaan protektor kena bertindih. Dan garisan ini kena bertindih dengan protektor. Okey. So, cikgu letakkan begini. Okey, nampak tak? Titik ini, titik pada protektor bertindih pada bucu. Nampak tak korang? Nampak. Okey, kemudian garisan itu bertindih dengan garisan pada protektor. Garisan ini maksud cikgu. Garisan yang ini. Mesti dia bertindih dengan garisan pada protektor tu. Nampak? Dia bertindih kan? Kalau bucunya dengan garisan yang dah bertindih sama, maknanya kita dah meletakkan protektor dengan cara yang betul dan protektor kita dah bersedia untuk diukur sudutnya. So, kita akan ukur sudut bermula pada sini sifar dan berakhir pada garisan ini. Okey? Kalau nampak garisan tu kat sini kan? Jadi kita akan mula dengan skala sifar kat sini, dia akan berakhir pada garisan ini. Maknanya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 4 garisan ni. Garisan sudut ini dia berakhir pada ukuran berapa? Kita susah nak baca. Sebab apa susah nak baca? Sebab garisan kita pendek. Kan sampai sini je. Sebab itulah gunanya pembaris pula. Gunanya pembaris. Jadi kalau cikgu nak tunjukkan tutorialnya, kita tengok sini. Cikgu ambil. Boleh dengar tak suara cikgu ni? Boleh. Okey, cikgu ambil protektor, letakkan protektor di bucu. Garisan dia tu mesti sama. Okey, kalau tadi tu cikgu tunjuk kita mula di sebelah kiri. Sebab cara cikgu letakkan protektor tu sesuai kita kira daripada sebelah kiri ukuran sifar. Tapi kalau kamu nak letakkan protektor begini pun boleh. So, kita letak macam ni. Garisan tu belum bertindih lagi, so awak kena betulkan protektor awak. Okey. Nampak tak? Bucu tu tadi dah bertindih. So, kita akan kira garisan itu kita ambil pula pembaris. So, kita ambil pembaris, kita nak kira garisan itu dia terletak pada ukuran berapa. Awak ambil pembaris awak, gariskan. Sebab kita mula daripada belah kanan kita guna skala luar, skala sebelah kanan. Begini. Jadi, ukuran tu dia, bila kita pakai pembaris, dia ke depan lah. Faham tak korang? Korang?
Okey, boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. Boleh. Okey, jadi bila kamu ukur sudut kamu tu berdapat berapa? Untuk soalan ketiga ni. Cikgu screenshot jap. Tutup mikrofon. Okey, jadi bila kita ukur, ukuran sudut tu dapat berapa? Jadi sudut kita dia bergerak daripada sini garisan ini adalah mula. Gerak dia kita kembangkan bergerak sampai garisan yang kedua. Yang apabila dua garisan ini kita cantumkan dia akan membentuk sudut tu kan. Jadi kita kena kira garisan itu daripada kita kena kira sudut itu daripada garisan mula ini dia terus hingga ke garisan sebelahnya. Okey. Jadi kita tengok sini kalau kita mula di sini maknanya kita kena ambil skala sifar yang ini. Okey, maknanya kita guna skala di sebelah kanan. Guna skala di sebelah kanan, kita tengok garisan kita kembang dari sini sampai ujung ni. Maknanya kita tengok dari sini sampailah garisan yang kita tandakan ni. Sebab kita punya sisi pendek je sampai sini. Jadi kita tak boleh nak baca skala kat luar tu. So kita perlukan bantuan pembaris. Nampak? Sebab tu kita letakkan pembaris untuk tengok garisan ini sebenarnya tunjuk kepada berapa. Okay, kalau kamu tengok, dia dah sampai 100, 105, 6, 7, 8. Ya, jadi soalan nombor 3 ni berapa ni sudutnya? 108. 8. Okey. So masukkan 108 pada jawapan awak tu. 108 darjah. Okey, untuk soalan nombor 3. 108 darjah. Okey, nombor 4 pula. Tengok nombor 4. Okey, nombor 4. Kita nak kira sudut kita, awak letak protektor. Titik protektor tu mesti ada kat bucu. Dan garisan protektor tu kena bertindih dengan garisan ini. So kita akan mula mengira daripada sini sampai sini. Bermakna kita kena guna skala di sebelah kanan ke sebelah kiri protektor. Kelas? Kanan ke kiri? Kiri. Kalau tunjukkan, kalau ini kita letak begini kan. Okey. Nampak titik dia ni? Titik pada protektor bertindih pada bucu ataupun bertindih pada sudut. Kemudian garisan dia tu di sini. Dia tindihkan kat sini. Jadi kita akan guna skala di sebelah kanan kalau begini. Atau kalau kita nak letak protektor kita begini. Yang ni cikgu tunjuk kalau skala di sebelah kanan ni. Maknanya kita akan guna skala sebelah kanan di sini. Kalau skala di sebelah kanan mulanya sifar kat sini lah. 20, 30, 40. Tapi boleh juga kalau kita nak meletakkan
pada skala di sebelah kiri. Contoh dia. Okey ni. Okey, cikgu tunjuk macam mana awak nak letakkan skala di sebelah tadi kanan. Kalau nak guna belah kiri pun boleh. Ambilkan protector. Kemudian letakkan bucu. Titik protector itu letakkan pada bucu sudut yang kita nak kira. Okey. Dan garisan dia mesti bertindih macam ni. Nampak tak korang? Korang? Nampak. Jadi kita akan membaca daripada sudut sifar di sebelah kiri. Kita akan membaca daripada sudut sifar di sebelah kiri. Jadi itu maksudnya belah kiri pun boleh, sebelah kanan pun boleh. Jadi kalau macam ni kan tadi, letakkan sudut tu. Macam ni. Ya. Kalau cikgu screenshot. Okey, ini yang sebelah kiri. Okay, ini yang tadi yang kita buat. Kalau skala tu kita pilih di sebelah kiri. Jadi, dia mula sifar lah di sebelah kiri sini. Jadi, kita akan mula sini kiri. Membawa ke kanan sana. Sampai garisan sini. Jadi, awak kena letakkan pembaris awak. Sebab garisan dia ni kita tak boleh nak tahu berapa exactly. So, kita kena letak pembaris untuk gariskan. Jadi, dia tuju berapa. Tu maksudnya ya. Jadi kat sini. Berapa ukuran tu agaknya? Kamu dapat berapa? 120. Kalau kat sini, contoh ini kita akan pakai skala di sebelah kanan. Kita mula pada sebelah kanan. Ya. Jadi dia gerak mula pada sini dan menuju ke kiri. Jadi dia berhenti kat garisan ini. Nampak dia bertindih kat sini. Teruskan. Jadi dia menuju kepada 120 darjah. Nampak tak korang? Nampak. Okey, kemudian masukkan 120 darjah. Masukkan 120 darjah pada jawapan awak. $120 darjah. Okey. Ini nombor 5. Okey, dah isi kan jawapan? Dah. Okey, yang terakhir. Iaitu berapa sudutnya? 5 ke 6? Sisi dia. Ada berapa sisi untuk soalan nombor 5? Ke 8? 8. Ada 8. So kita tengok yang kalau ada 8 berapa dia punya ukuran sudut pedalaman dia. Okey, 8. Okey, ini 8. Nampak tak titik permulaan protektor tu bertindih dengan bucu dan kita akan mula kira dari sini sudutnya dia kembang sampai sini. Jadi kita nak guna skala sebelah kanan atau sebelah kiri.
Kelas? Kita akan mula dari sini. Mengira sudut, mengukur sudut daripada sini. Terbang ke sini. Betul, kita akan menggunakan skala di sebelah kiri. Jadi kalau skala sebelah kiri bermula pada sifar ni. Jangan tengok 180. 180 ni milik skala di sebelah kanan. Kita tengok kiri. Jadi dia mula dengan sifar 10, 20 sampailah kembang dia ni sampai kat garisan ni. Maknanya kita tuju sampai sini. Nampak sampai sini garisan ni. Okey. Jadi dia adalah di antara 130 dan 140. Nampak dia mula pada sifar. Dia kembang ni garisan ni Kita nak fokus sampai garisan ini. Jadi pendek garisan ni, sebab itu kita perlukan bantuan pembaris. Guna pula bantuan pembaris, rapatkan dengan garisan penghujung sudut ni. Jadi pembaris kita panjang, jadi kita boleh baca pada sudut di skala dalam ataupun skala kiri. Jadi dia terletak antara 130 dan 140. Maknanya berapa ni? 135. 135. Pandai. Jadi jawapan kita untuk soalan terakhir tu ialah berapa darjah? 135 darjah. Yes, 135 darjah. Letakkan jawapan 135 darjah. Okey, setakat ni faham tak? Faham. Orang faham tak macam mana nak kira sudut menggunakan protektor? Faham. Faham Okey. Dan kita pergi pada soalan muka surat terakhir. Senang je ni. Perimeter senang. Pernah dengar tak perkataan perimeter? Darjah 4 ada belajar tak? Dah lupa? Darjah 4 ada belajar tau. Okey, nota ni pun cikgu ada beri. Perimeter. Sikit lagi Ada 4 soalan lagi. Saya ingat dalam 10 minit biar ni. Perimeter ialah hasil tambah semua sisi luar. Korang boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. Perimeter ialah hasil tambah semua sisi luar. Unit dia bergantunglah pada soalan. Ada dalam soalan dah ada dalam cm, ada yang dalam m meter, ada yang dalam mm, bergantung pada soalan. Okey. So macam mana nak kira? Kita jumlahkan aja dengan operasi tambah semua sisi-sisi yang mengelilingi gambar rajah itu. Maknanya sisi-sisi luar saja. Kalau sini dalam kan? Dia bercantum tapi dia ada sisi dalam. Yang sisi dalam ni kita tak nak kira. Sebab perimeter hanya melibatkan sisi luar. Ataupun kalau nak cepat faham, nak cepat ingat, kalau perimeter ni kita ingat pagar. Perimeter ni ialah kerja mengira berapa panjang pagar kesemuanya. Berapa ukuran panjang pagar. Kira. Jadi kat sini apa? 5 tambah 1. Dari sini ke sini 1. Dari sini ke sini 4. Dari sini ke sini berapa kelas? Sini ke sini berapa? Kelas? Dari sini ke sini berapa ukurannya? Sisi ini ke sini. Tak ada orang jawab. Korang? Berapa ni? Cikgu seorang je ke yang ada dalam kelas ni? 8 cm. Tak dengar. Rio. Ya, orang lain. Orang lain boleh jawab tak? Berapa sisi tu? Saya bukan tanya jumlah, saya tanya satu je sisi ni. Dari sini ke sini berapa panjangnya? Sangat mudah soalan ni. Berapa? Tahu ke tak tahu? Kalau tak tahu cakap. Tak tahu. Okey. Tutup mikrofon.
Dah banyak kali cikgu cakap. Nampak tak calit ni? Garisan yang diconteng ni. Pada setiap sisi ni calit ni. Saya panggil calit. Korang nampak tak calit ni? Nampak. Dari sini ke sini berapa? Tak dengar? 5. 5. Ya. Tutup mikrofon. Jadi dari sini ke sini calit. Dia tak letak tapi dia tunjuk calit. Maknanya dari sini ke sini sama dengan ukuran sisi yang ada calit. Ini pun ada calit tapi tak ada bagi sisi. Ini pun ada calit tak ada bagi sisi. Ini ada calit tapi dia bagi tak sisi 5 cm. Jadi dia ni mengikut dia ini 5 cm. Faham tak? Faham. Jadi tambahkan aja 5 tambah 1 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Jadi kamu kena buat dulu dia punya ayat matematik ini. Dan juga jawapan akhir dia jumlahkan je lah. Dapat 25 cm. Unit dia tidak berubah ikut. Kalau dia cm, cm. Dia bukan cm persegi ataupun cm padu. Perimeter hanya ukuran unit cm biasa. Faham tak setakat ni? Faham. Faham. Kita tengok rajah nombor 1. Dari sini ke sini 6. Dari sini ke sini berapa? 12 cm. Ya, betul. Jadi 6 tambah 12. Kemudian kita jumpa ini tambah 12. Tambah 12. Dari sini ke sini pula berapa? 6 cm. 6 cm. Tambah lagi 6 cm. Tambah lagi 6 cm. Macam tu. Jadi kalau nak buat dia punya ayat matematik. Ni cikgu ajar cara nak cepat. Ukuran je kita tak payah tulis. Kita tulis nombor je. 6 tambah berapa lagi? Tambah 12. Tambah 12. Tambah 12. Ada berapa kali tu 12 tu? Hanya ada 3 kali. Letakkan ayat matematik awak terus. Lepas tu kita jumpa 6 cm 3 kali. 6 tambah 6 tambah 6, tutup kurungan, baru kamu letakkan unit cm. Buat tak? Buat. Okey. Salah satu tips. Kalau tak nak salah, kamu kena mengelilingi pagar ikut dia punya laluan. Perjalanan dia. Ikut je garisan tu sampai kamu jumpa balik tempat kamu mula. Macam tu ya. 6. Ini dia 6. Dari sini ke sini 12. Ini dia. Dari sini ke sini 12. Ini dia. Sini ke sini 12. Yang ini. Kemudian dari sini ke sini 6. Sebab dia calit. Calit, calit, calit. Jadi ikut. Satu calit maksudnya 6. Kalau dua calit maksudnya 12. Jadi kita jumpa 1, 2, 3 ukuran yang mempunyai sisi dia 6 cm. Jadi 6, 6, 6. So jumlahkan semuanya dapat berapa? Sepatutnya kamu dapat 60 cm. Dapat tak? Dapat. Alright. So kita tengok yang ni pula. Dari sini, ni semuanya calit-calit kan? Maknanya semuanya berukuran berapa? Semua sisi berukuran 9 cm. jadi kita tak naklah buat cara panjang 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. Jadi kita buat cara darab. Cepat sikit. 9 darab berapa? Ada berapa sisi semuanya? Kamu kira ada berapa sisi? Cikgu tunggu. 1. Mulakan dari sini. 1, 2, 3. Nanti sampai pusing sampai jumpa balik yang awal. Kira berapa? Ada berapa semua sisi luar?
Betul, ada 9. Firdaus jawab 9. Okey, macam mana kita kira tu? 1, 2, 3 sisi, 4 sisi, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 sisi. Jadi 9 sisi kita darabkan dengan 9 cm. Tutup kurungan, tak payah tutup kurungan. 9 darab 9 cm. Tutup kurungan. Jadi ringkasnya ayat matematik kalau kita buat cara darab. Kalau buat cara tambah kan panjang. 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 sampai 9 kali. Kan panjang. So ringkasan kita buat darab. So jawapannya apa? 81 cm. 81 cm. Pandai. Betul. 81 cm. Dan ada yang tertanya. Yang dalam ni pun sisi juga cikgu. Kenapa tak tambahkan? Boleh ke kita nak tambahkan sisi dalam? Tak, betul Firdaus, tak boleh kerana pengiraan perimeter hanya melibatkan pagar luar sahaja. Jadi awak kena ingat syarat ataupun undang-undang mengira perimeter hanya menambah pagar luar sahaja. Okey, yang ni pula. Sama dengan okey. Kita nak mula dengan 14. Kita nak mula daripada kiri ke kanan ni, nanti kita pusing. Okey, kamu sebut. Cikgu tulis. 14. Okey, lepas 14 nak tambah berapa lagi? 5. Alright. Okey, teruskan. Cakap je cikgu tulis. Cakap je cikgu tulis. Dah? Lepas tu? 20. Alright. Lepas tu? 5. Betul. Lepas tu? Tengok 14. Okey, ini dia. 5. Ini dia. Dari sini jangan kau masuk dalam. Sebab perimeter kan kita nak kira pagar luar je. Jadi dari sini berjalan ke sini. Terus ke sisi sini. Terus ke sisi sini. Tu yang 20 tu. Lepas tu, kita dah berhenti sini kan? Teruskan. Dari sini ke sini berapa? 4 calik. Jadi satu calik siapa? Ini satu calik. 5. Jadi sini pun 5. Okey, kemudian garisan yang terakhir, pagar yang terakhir dari sini ke sini. Baru kita jumpa tempat kita mula tadi. So dari sini ke sini ada 2 calik. Maknanya ukuran 2 calik. Tambah lagi berapa? 20. 20. So jumlahkan semuanya. Berapa kelas? Cepat cikgu tunggu. Alah ni congak je. 20, 20, 40, 5, 5, 10 dah 50. 50 tambah 14. 64 cm. 4 cm. Bagus. 64 cm. Dah siap. Okey. Faham tak? Faham tak korang? Okey, last. Sebelum kita habis kelas hari ni. Okey, kamu cakap macam tadi tak? Cikgu tulis. Okey, nak mula daripada mana ni? Nak mula daripada sisi ukuran berapa? 16 Kita akan pusing. Dari kiri ke kanan. Terus pusing. Terus pusing. Terus pusing. Jumpa balik. Yang dalam kita tak nak. Sebab ini pagar. Pagar luar saja. Okey, sebut. Nak letak apa? Okey, 16. Tambah. 10. Okey, 10. Tambah. 10. 10. Tambah. 10. 10. Okey. Sekejap kita tengok. Semak dulu 16. Okey, ni. Dari sini ke sini 10. Okey, ini. Dari sini ke sini 10. Okey, yang ini. Sini ke sini 10 yang ini. Okey, kemudian kita nak sambung. Dari sini ke sini berapa? Tambah berapa lagi? Nak sambung. 10. Betul, tambah lagi 10. Kemudian kita dah sampai sini kan?
Ya, dari sini ke sini jumpa dah balik tempat kita mula. Dah siap. Jadi tambah lagi 12. So, congak jumlahkan semua berapa. Tutup kurungan dan letakkan unit cm. Semua congak je. 68 cm. 68 cm. Bagus, betul. 68 cm. Okey? Dah? Dah. Okey, kalau dah sudah, ada apa-apa lagi tak kamu nak tanya yang tak faham hari ni? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, itu saja macam biasalah. Nanti cikgu akan sharekan Google Form yang kamu kena hantar. 3 muka surat yang kita dah buat ni. Okey, kalau tak ada apa-apa nak tanya, itu saja kelas kita untuk minggu ini. Sejam setengah kelas kita. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Bye. Sama-sama. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye-bye.